yang unik di tempat anda. Dan seterusnya kita akan terus bersama satu siri yang cukup istimewa, iaitu istiadat pembarisan pentauliahan diraja Pegawai Kadet ATM 2022, dan bersama saya Brigadier Jeneral Datuk Haji Saadon Hasnan TUDM, Komandan Akademi Latihan Ketenteraan, dan dua tetamu istimewa kita bawakan, dua pegawai kadet terbaik negara. Pegawai kadet terbaik keseluruhan, Pegawai Kadet Muhammad Aiman Amzar Muhammad Fazli, Pegawai Kadet Terbaik Keseluruhan Akademi Latihan Ketenteraan, dan juga Pegawai Kadet Terbaik Keseluruhan Tentera Laut Diraja Malaysia, Akademi Latihan Ketenteraan, itu Pegawai Kadet Muhammad Alif Najmi Sahari. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini, dan tahniah kita ucapkan kepada anda berdua terlebih dahulu. Datuk, mungkin kita boleh terangkan tentang istiadat yang bakal dilangsungkan dan bakal disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang yang akan turut bersama dalam istiadat yang penuh gilang gemilang ini. Pertama sekali, Terence, terima kasih kerana menjemput kami ke RTM. Istiadat penggunaan watikah diraja tauliah pegawai kadet bagi Akademi Latihan Ketenteraan akan melibatkan seramai 192 kadet tentera darat Malaysia, 66 pegawai kadet udara, dan 47 pegawai kadet daripada tentera laut. Yang uniknya, tentera laut daripada 47 hanya seorang saja wanita. Dan yang selainnya adalah pegawai kadet lelaki. Kita juga melibatkan pegawai kadet graduan seramai 224 daripada graduan tentera darat, 60 daripada kadet TUDM, dan juga 46 daripada KDSI, Kapal Diraja Sultan Idris di Lumut. Jadi mereka ini telah mengamatkan 9 bulan latihan di akademi masing-masing. Manakala untuk mereka di Akademi Latihan Ketenteraan, mereka telah menjalankan latihan selama 4 hingga 5 tahun untuk pulang kepada kursus yang mereka ambil. Sekiranya mereka ambil kejuruteraan, maka 4 tahun, pengurusan selama 3 tahun, dan perubatan selama 5 tahun. Tapi on top of that, selain daripada itu, mereka harus menjalani latihan ketenteraan tahun akhir selama 6 bulan. Dan juga sebelum latihan tahun akhir itu, ada 2 bulan pra latihan tahun akhir dan sebulan post atau selepas latihan tahun akhir. Jadi all in all, mereka menjalani latihan selama lebih kurang antara 3 tahun 8 bulan hingga 5 tahun 8 bulan. Tidak termasuk asasi selama setahun. Panjang. Jadi ini merupakan satu tempoh yang panjang. Perlu kita bertanya kepada Pegawai Kadet Muhammad Aiman, adakah ini sebenarnya cita-cita anda dari dulu lagi, ataupun adakah anda telah bercadang untuk menjadi sebahagian daripada pegawai ketenteraan setelah mendapat ilmu daripada beberapa pihak, ataupun ini memang cita-cita dari kecil lagi? Sejujurnya daripada sejak dari bangku sekolah lagi, memang jadi tentera adalah impian saya, dan saya telah melanjutkan pelajaran pengajian di Maktab Tentera Diraja, dan di sana kami telah didedahkan dengan tradisi dan kebudayaan ketenteraan. Jadi saya teruskan pelajaran ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dan selain itu menjadi seorang tentera adalah satu kebanggaan untuk saya, sebab bapa saya juga adalah seorang pesara tentera. Jadi itu lebih membakar semangat saya untuk mengikut jejak langkah beliau, dan akhirnya menjadi seorang tentera adalah satu kejayaan mulia. Tak semua orang merasa apa yang dirasa, dan menjadi salah seorang daripada organisasi ini adalah menjadi satu kebanggaan untuk saya juga. Saya pasti ayah begitu berbangga kerana anda merupakan pegawai kadet yang terbaik keseluruhan. Tahniah sekali lagi kita ucapkan. Pegawai kadet Muhammad Alif, anda merupakan pegawai kadet ketenteraan laut ataupun tentera laut yang terbaik. Bagaimana sebenarnya anda bercadang untuk menjadi sebahagian daripada dunia ketenteraan, dan apakah yang ingin anda sumbangkan sebagai seorang tentera laut? Pertama sekali, saya nak menyumbangkan diri saya
untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Dengan memasuki ketenteraan ini juga saya dapat membanggakan kedua ibu bapa saya kerana mereka juga ingin melihat anaknya, sebahagian daripada anaknya untuk memasuki dunia ketenteraan. Saya juga telah memasuki Maktab Tentera Diraja pada seawal usia 16 tahun untuk menceburi dalam bidang ini dan mempelajari tradisi serta kebudayaan dalam ketenteraan ini. Jadi kita akan harapkan golongan muda seperti anda yang akan menyandang tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara selanjutnya. Brigadier Jeneral Dato', mungkin kita ingin faham sedikit tentang Akademi Latihan Ketenteraan sedikit. Apakah peranan yang dimainkan oleh LK? Saya ingin pendekkan apakah peranan. Peranan itu banyak. Peranan Akademi Latihan Ketenteraan. Tapi yang utama adalah membuat transformasi pegawai kadet daripada minda awam kepada tentera. Kerana mereka adalah pelajar-pelajar awam daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan mereka diserapkan kepada pegawai kadet. Dan di situ tanggungjawab akademi kami yang akan membuat transformasi secara fizikal dan juga mental minda. Jadi mereka daripada yang tidak biasa dengan kehidupan tentera, pada asalnya akan merasa berat, tetapi setelah 6 bulan ke atas, ia akan biasa dengan kehidupan tentera. Dan habis selama 4 tahun, seharusnya mereka adalah seorang pegawai yang mempunyai kualiti-kualiti yang diperlukan. Mungkin kita boleh selami sedikit latihan dan proses pembelajaran dunia ketenteraan lalu oleh mereka semasa mengikuti pengajian. Sudah pasti sesuatu yang unik yang orang awam tidak dapat merasa selain menjadi sebahagian daripada dunia ketenteraan itu sendiri. Jadi adakah mereka mengikuti serentak pengajian universiti dan juga latihan ketenteraan atau adakah ia dijalankan pada dua peringkat yang berbeza? Pada dasarnya mereka melaksanakan ada dua cara. Pertama, setiap minggu hari Sabtu dan Ahad bermula daripada hari Jumaat tengah hari, pegawai kadet akan melaksanakan latihan ketenteraan umum. Dan itu diadakan setiap minggu tanpa henti. Ini untuk membentuk mereka menjadi sebagai seorang anggota tentera dahulu, dan selepas itu kita akan latih mereka sebagai pegawai tentera. Manakala terdapat aspek latihan yang khusus, dia panggil latihan ketenteraan perkhidmatan selama 2 minggu semasa cuti semester. Jadi mereka ini akan dihantar ke Akademi Tentera Darat, Laut dan juga Udara untuk melaksanakan latihan-latihan mengikut perkhidmatan, kehendak perkhidmatan masing-masing. Jadi kalau pelajar lain semester break dia boleh pergi bercuti, tapi untuk anda tidak ada cuti. Terus sambung dengan akademi dan latihan ketenteraan. Bagaimana anda membahagi masa? Sebab kalau apa yang Datuk terangkan tadi itu adalah dunia anda, maka anda terpaksa membahagi antara akademik dan juga latihan ketenteraan yang begitu fizikal dan memerlukan kekuatan mental. Jadi bagaimana anda berdua membahagi masa? Kita mulakan dengan pegawai kadet Ahmad. Pada saya, seperti yang Datuk bagi tahu tadi, rutin sebagai seorang pegawai kadet ini telah ditetapkan juga. So, bermakna pada hari Minggu adalah fokus lebih kepada akademik, manakala hujung minggu adalah untuk ketenteraan, latihan ketenteraan. Jadi, pada saya, masa itu memang sememangnya ada untuk kami fokus pada akademik, sebab akademik adalah salah satu syarat untuk kami kena melepasi satu tahap akademik sebelum kami ditauliahkan. Jadi dengan rutin yang telah ditetapkan adalah kami mempunyai memang banyak masa untuk belajar. Jadi pada saya sendiri, saya menggunakan waktu malam untuk belajar secara berkumpulan, dan hujung minggu kami memang fokus pada training saja. Bagaimana pula dengan anda? Pada pendapat saya, cara saya untuk membahagikan masa adalah dengan seperti yang Tuan Aiman kata, pada hari Sabtu, Isnin hingga Jumaat kita mempunyai masa untuk akademik, dan pada hujung minggu pula kami akan berlatih dalam latihan ketenteraan. Jadi masa itu sebenarnya ada,
Cuma kalau untuk exam ataupun ada kuis-kuis yang tambahan, barulah kami akan melakukan study group di bilik ataupun bangun awal pada waktu pagi untuk membuat revision dan recap sebelum ke kelas untuk esoknya. Jadi melihat kepada jadual mereka yang begitu padat, Brigadier General Datuk, adakah orang muda ataupun anak-anak muda negara terus meminati dunia ketenteraan? Sebab dewasa ni kita dapat lihat bahawa ramai yang berkata anak muda ni dia seolah-olah tidak sama dengan zaman kita dulu. Mereka tidak cenderung kepada bidang ketenteraan, tidak cenderung kepada berkhidmat untuk negara dan sebagainya. Tapi kalau melihat kepada permohonan untuk tahun 2022, agak ramai yang minta untuk masuk ke Akademi Latihan Ketenteraan. Saya merasakan bahawa tentera ini masih mempunyai market value pada anak muda. Kerana tak salah saya, yang lepas terdapat pemilihan lebih daripada 10,000 orang. Dan kita hanya pilih lebih kurang 700 pelajar untuk masuk asasi, dan mereka itu adalah bakal-bakal kadet. Daripada 700, kita akan pilih hanya 500 sebagai kadet. Kerana selalunya terdapat lebih kurang 20 hingga 50% yang akan gagal dalam ujian kesihatan. Tapi minat tu adalah. Minat tu memangnya masih tinggi. 10,000 yang dipilih 700. Secara ringkas, apakah harapan anda apabila bergelar pegawai tentera nanti? Harapan saya setelah bergelar pegawai muda Angkatan Tentera, khasnya di dalam Tentera Darat Malaysia, saya harap saya lebih bersemangat dan dapat meneruskan macam saya cakap tadi, cita-cita ayah saya. Dan saya berharap supaya diri saya lebih maju di dalam organisasi ini dan dapat menyumbang dan menambah bakti kepada kedua ibu bapa saya terutamanya dan kepada negara dan bangsa amnya. Ya, harapan saya pula, saya berharap saya dapat membanggakan kedua ibu bapa saya kerana ini juga merupakan cita-cita daripada mereka. Seterusnya saya juga berharap saya dapat menghadapi cabaran-cabaran yang akan dilalui di dalam dunia pekerjaan saya sebagai seorang pegawai muda Angkatan Tentera Laut Malaysia. Seperti yang kita tahu, sebagai seorang tentera, dia punya cabaran, pegawai tentera mempunyai cabaran yang tinggi ketika dalam dunia pekerjaan nanti. Dan dua pegawai kadet yang bakal bergelar pegawai muda tentera, terima kasih kita ucapkan kerana anda bakal menyandang tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan negara kita. Terima kasih kita ucapkan, dan terima kasih kepada Brigadier General Datuk kerana sudi bersama kami dalam memberi penerangan tentang apa yang bakal berlaku nanti dan juga proses bagaimana mereka sebenarnya ditauliahkan. Kita akan berehat seketika dan akan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Siren amaran awal banjir